Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pagi ni kita sambung lagi masuk bab baru, bab 7 iaitu tenaga dan kuasa, di mana objektif pada pagi ni kita akan fokuskan kepada objektif pertama kita akan sama-sama belajar apakah dia definisi bagi kerja, tenaga dan juga kuasa, serta sedikit pengiraan apa yang berkaitan dengan tenaga dan juga kuasa. Okey, kita belajar definisi, kita belajar sikit pengiraan lah. Okey, kita terus pergi kepada isi pembelajaran. Awak boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan okay, ini cuma info lah sikit. Okay, info kalau kita buat aktiviti menaiki tangga, ini ada kaitan lah dengan kita belajar mengenai kesihatan jantung, kuatan otot. Alright, so kita terus pergi kepada subtopik 7.1 iaitu kerja. Okay, untuk subtopik ini kita belajar mengenai kerja, tenaga dan kuasa. Kita pergi kepada kerja dahulu. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan kerja? Okay, di mana kerja ataupun ringkasan dia W didefinisikan sebagai hasil darab daya ataupun F force dan sesaran ataupun kita panggil dia jarak lah. Sesaran ni maksud dia jarak. Okay. Bila kita ringkaskan maksudnya kerja tu adalah hasil darab bagi daya darab jarak. Okey, kesan dia akan ada jarak. Okay. Di mana unit SI bagi kerja ialah joule. Okey, ataupun W ni, work ni, F ni adalah daya di mana diukur dalam Newton. S ini adalah jarak di mana kita dapat nilainya dalam meter. Okay, so Newton meter ataupun boleh diringkaskan jadi J bermaksud joule. So samalah di antara dua. Sama ada di Newton meter ataupun awak ringkaskan jadi joule. Okay. Satu joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Okay. Contoh dalam gambar raja ni, kita tengok ada orang angkat satu bebanan. Okay, angkat satu beban dan ada dia punya jarak lah. Okay. So daya melawan daya graviti sebanyak 20 Newton ditarik ke atas. Okay. Dia melawan daya tarikan graviti. Kalau dia letak ke bawah, berat badan dia sama dengan 20 Newton. Inilah aktiviti harian yang biasa kita tengok. Untuk aktiviti A, dia angkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. Okay, kita pergi kepada contoh aktiviti B. Kerja yang dilakukan dalam aktiviti B. Okay, ada budak ni, dia tolak troli sejauh 5 meter. So dia ada jarak ataupun kata ringkas dia sesaran dengan daya 10 Newton. Maksudnya budak ni akan kenakan sedikit, dia akan bagi sedikit tenaga dalam bentuk daya tolakan sebanyak 10 Newton. So dalam gambar rajah ni akan berlaku suatu kerja sebab ada melibatkan pergerakan ataupun perubahan jarak sejauh 5 meter. Untuk aktiviti C, laci ditarik. Okay, laci ditarik. Nak kena tarik laci, kita kena bagi suatu daya, iaitu daya tarikan. Okay, daya tarikan kat sini dibagi sebanyak 2 Newton.
So ada pergerakan, ada perubahan jarak iaitu sejauh 30 cm. So untuk aktiviti C pun kita boleh panggil dia adalah suatu kerja sedang dilakukan. Sebab syarat kerja dia kena ada daya, dia kena ada perubahan jarak. Okay. Soalan cikgu kat sini. Awak lihat gambar rajah cabaran minda ni. Okay. Ada seorang lelaki sedang menolak dinding. Okay. Persoalannya, adakah kerja dilakukan dalam gambar rajah ni? Orang tengah tolak dinding. Kita panggil dia kerja ke? Ada siapa boleh jawab? Siapa dalam ni? Is Aiman. Is Aiman ada? Ya. Kalau orang tengah tolak dinding, awak tengah tolak dinding, adakah tolak dinding tu dikatakan kerja? Tak. Kenapa? Sebab sekejap. Sebab tak bergerak. Sebab tak ada perubahan jarak. So orang tolak dinding, kita tak panggil dia sedang melakukan kerja. Sama juga dengan orang tengah tidur. Adakah orang tengah tidur kita panggil dia, dia tu tengah buat kerja? Tak. So orang tengah tidur pun kita kata dia tak buat kerja sebab syarat dia, satu tak ada pergerakan, satu lagi tak ada tenaga diberikan ke atas aktiviti tersebut. Okay. Contoh tak ada daya lah, dia tak buat apa-apa. So itu maksudnya dia tak buat sebarang kerja. Okay, so contoh A tadi, awak dah faham definisi kerja. Hari kita fokus kerja dengan kuasa. Okay, kerja maksudnya kena ada perubahan jarak, kena ada daya. Maksudnya kita kena bagi sedikit tenaga lah untuk membuat sesuatu perkara. Okay, so apa contoh pengiraan yang terlibat dalam aktiviti ni? So untuk cari kerja tadi, W, dia punya rumus adalah WF darab S. Daya darab sasaran ataupun jarak. Okay, gambar Raja A tadi, budak ni tolak troli dengan daya sebanyak 10 Newton dengan perubahan jarak sebanyak 5 meter. Okay, katakanlah kalau dia bagi dalam nilai kilogram. Okay. Kalau awak dia baca soalan dia bagi dalam kilogram, kita kena tukar. Setiap kilogram kena tukar ke dalam unit Newton. Di mana 1 kg bersamaan dengan 10 Newton bagi menggambarkan adanya daya tarikan graviti. Sebab ni semua berlaku dekat bumi. Okay. Tapi kat sini soalan dia dah bagi siap-siap dalam nilai 10 Newton, jadi awak ambil je nilai ni siap-siap. Okay, so W sama dengan F darab S untuk B tadi. Di mana daya yang dikenakan adalah 10 Newton dengan jarak sebanyak 5 meter. So terus darab 10 darab 5 dapat 50 Joule. Ataupun sama juga kalau kita tulis 50 Newton meter. Sama je. Okay. Untuk C. Okay. Aktiviti C, dia cuma, kerja dia cuma tarik laci je. Tapi tetap kita panggil dia suatu kerja sedang berlaku dekat sini. Okay. So daya yang dikenakan, dikenakan daya tarikan sebanyak 2 Newton. Mana pergi pen? Okay, 2 Newton dengan perubahan jarak sebanyak 0.3 meter. Okay. Jangan lupa tukar dia punya unit. Sebab untuk kerja, kita kena ingat dia mesti dalam Newton meter.
So dalam soalan dia bagi 30 cm, awak kena tukar siap-siap cm kepada meter. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. So 30 cm tukar kepada meter, awak kena bahagi dengan 100. So dapat nilai dia 0.3. Baru kita gantikan dalam formula kemudian cari dia punya nilai. So 2 Newton darab dengan 0.3 meter bersamaan dengan 0.6 Joule ataupun 0.6 Newton meter. Okay, so untuk kerja dia punya pengiraan ringkas lah. Dia punya pengiraan simple, ringkas, tapi kena pastikan unit dalam SI dia adalah betul, iaitu Newton dengan meter. Kalau dia bagi kg, kena tukar dalam Newton. Kalau dia bagi dalam unit lain, kena pastikan tukar kepada meter. Itu je syarat dia. Okay. Alright. So kita lihat contoh kat sini. Contoh 1, Rajah menunjukkan seorang murid mempunyai berat badan 400 Newton. Okey, pelajar ni berat dia dah bagi siap-siap sebanyak 400 Newton. Ataupun sebenarnya berat budak ni adalah 40 kg. Tapi bila dia berada di bumi, okay, kita kena tukar dia dalam nilai Newton sebab ada daya tarikan graviti. Kita darab dengan 10. Sebenarnya berat pelajar ni adalah 40 kg. Didarab dengan 10, kita dapat nilai dia 400 Newton. Okay. Berat badan 400 Newton dengan beban di tangannya. Kotak yang dibawa ni bernilai 100 Newton. Okay. Dan menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. So ada sasaran berjumlah 3 meter. Soalannya hitung kerja yang dilakukan. Okay. So dalam gambar rajah ni memang ada kerja yang dilakukan sebab adanya daya dan adanya perubahan jarak. So terus darab dengan dia punya rumus. Di mana untuk daya kita kena tambah berat badan pelajar ni beserta beban yang dia bawa sekali. Okay. So 400 tambah dengan 100 darab dengan sasaran 3 meter, maka jawapannya adalah 1500 Joule. Okay. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua pun sama. Bezanya untuk contoh yang kedua, dia bagi kotak ni berjisim 10 kg. Okey, jadi kalau kg kita kena tukar siap-siap ke dalam Newton, di mana setiap 1 kg, 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. So nilai Newton ni adalah tetap di mana tarikan graviti yang dikenakan ke atas setiap jisim. Okey. Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kg dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Okay. So caranya pun sama, di mana rumus dia work adalah hasil darab daya dengan sasaran. Okay. So daya 10 kg tadi kita tukar kepada Newton, kita dapat nilai dia sebanyak 100 Newton darab dengan 2 meter. Okay. Yang ni dia tidak melibatkan, kalau tadi gambar rajah pelajar tadi dia menaiki tangga, maksudnya dia bawa sekali beban yang ada pada diri dia. Beza untuk contoh 2, okay, yang bergerak ataupun yang terlibat hanya kotak ni saja. Budak ni tak ada buat apa-apa pergerakan. Sebab itulah nilai untuk cari dia punya force ataupun daya hanya melibatkan kotak ini saja, iaitu sebanyak 100 Newton. Okay.
Itu beza contoh 1 tadi dengan contoh 2. Untuk contoh 3. Sebuah buruh ada pekerja, dia menarik sebuah baldi berisi semen seberat 300 Newton. Ni pun dia dah tukar siap-siap dalam bentuk nilai 300 Newton dari atas tanah. Okey, so ada pergerakan, ada perbezaan jarak daripada tanah diangkat naik ke atas tingkat 1 sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. Ditariklah, maksudnya ditarik baldi ni yang berisi simen yang berjumlah ataupun beban sebanyak 300 Newton. Tingkat 1 setinggi 10 meter daripada tanah. Berapakah kerja yang dilakukan oleh buruh itu? So kita darab siap-siap. 300 Newton dia dah tukar. Darab dengan sesaran sebanyak 10 meter dan kita dapat jumlahnya adalah 3000 Joule ataupun 3000 Newton meter. Okay, so ini adalah mengenai kerja. Dah settle. So kerja dia simple je. Syarat dia mesti ada jarak ataupun sesaran, mesti ada daya yang dikenakan ke atas aktiviti yang berlaku. Okay, ada soalan setakat ni untuk kerja? Tak ada Okay. So macam mana pula dengan tenaga? Okay, hari ni ada 3. Kuasa, kerja dengan tenaga. Okay. Tenaga ni apa pula? Okay. So tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Maksudnya kalau tak ada tenaga, macam mana kerja tu nak berlaku? Okay. So tenaga tu maksudnya awak berupaya untuk melakukan sesuatu kerja tu. Di mana unit SI bagi tenaga ialah Joule. So maksudnya kat sini tenaga ini sebenarnya sama je dengan kerja. Bila awak tengok dia punya unit SI, Joule, sama je. So kalau soalan tanya apakah nilai tenaga bagi aktiviti tersebut? So sebenarnya soalan tu dia tanya mengenai kerja. Okay, so tenaga sama sebenarnya dengan kerja. Kalau dia minta awak cari dia punya nilai lah. Di mana daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. Maksudnya kena ada daya, dia mesti ada satu force ataupun daya dengan jarak lah. Okay. So tenaga sama dengan kerja. Okay. So tenaga, kerja kita dah settle. Okay. Subtopik terakhir untuk 7.1 kuasa. So kuasa ni macam mana pula? So kuasa ataupun P ringkasan dia power didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Okey, bila kadar, awak belajar matematik, bila kita sebut perkataan kadar, mesti melibatkan masa. Okey, so kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Di mana rumus dia adalah kerja yang dilakukan ataupun W, work, per dengan masa yang diambil. So masa yang diambil ni nak ambil dalam minit, saat ke jam. Okay. Unit SI bagi kuasa ialah watt. Okay, WATT, kuasa. Maksudnya apabila 1 Joule, kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Okay. So masa mesti dalam pengukuran saat. Okay. Watt sama dengan Joule. Okay. Kalau masa dia
saat dekat bawah. Sebila kita naikkan dekat atas, dia akan jadi saat negatif 1. Ini maksud dia. Okey. 1 Joule saat negatif 1. Joule ni datang daripada mana? Joule ni datang daripada kerja tadilah. Yang kita kira-kira daripada atas tadi. Okey, kuasa diulang bersamaan dengan 1 Joule per saat. Okay, kita lihat contoh. Ini gambar rajah aktiviti D, aktiviti E, aktiviti F. So dia mesti ada kaitan dengan kerja. Ada kerja baru boleh ada kuasa. Okay. So dalam gambar rajah aktiviti D, seekor monyet mempunyai berat 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Okay. Kalau tadi kita kira kerja apabila ada daya dan jarak. Tapi sekarang dia ada tambah satu lagi benda iaitu saat. Okay, maksudnya berapakah kadar kuasa yang monyet ni lakukan dalam masa 20 saat. Nak naik, nak panjat pokok ni mesti ada tenaga, mesti ada kerja. Okey, ada perubahan jarak daripada bawah ni ke atas. Tapi berapa kuasa yang monyet berikan untuk dia panjat pokok kelapa ni dalam masa 20 saat. Okay, kita lihat contoh pengiraan. Untuk gambar rajah D, okay, yang tadi maksudnya berat monyet tadi adalah 50 Newton. Dia naik pokok tu dengan jarak 3 meter. Okay. So perkara pertama kita dah boleh cari dia punya nilai kerja iaitu hasil darab F dengan S. 50 darab dengan 3 kita akan dapat kerja bersamaan dengan 150 Joule. Okey, masa yang diambil untuk monyet ni panjat pokok adalah sebanyak 20 saat sahaja. Bila kita dah ada nilai kerja, kita dah ada masa yang diberi, boleh terus cari nilai kuasa. Okey, so kuasa macam tadi rumus dia apa? Kuasa rumus dia kerja per dengan masa yang diambil dalam saat. Okay. So kerja tadi kita dah kira siap-siap, kita dapat 150 Joule per dengan 20 saat, maka nilainya kita akan dapat 7.5 watt ataupun 7.5 Joule per saat. Okay. So kesimpulannya dekat sini, kalau kita nak cari kuasa, kita perlu tahu dulu berapa dia punya nilai kerja. Alright. Kita lihat contoh yang seterusnya lah. Kita lihat terus contoh F. Aktiviti F. Pemberat 150 Newton diangkat setinggi. Okay ni. Orang pergi gym, diangkat beban ni yang bernilai 150 Newton dalam masa 0.5 saat sahaja. Okay. So berapakah kuasa yang telah dicurahkan ataupun yang berlaku semasa aktiviti mengangkat beban ni? Okay. So langkah yang pertama, kita kena cari kerja. Okay. Boleh tak cari nilai kerja? Boleh. Sebab adanya nilai daya, adanya nilai sesaran ataupun jarak. Okay. Langkah pertama cari nilai kerja. Langkah kedua baru kita cari nilai kuasa.
Okay, untuk aktiviti F. Untuk aktiviti F, langkah pertama tadi, kita cari kerja iaitu nilai diberi 150 Newton darab dengan 1 meter, dapat nilai dia 150 Joule. Masa yang diberikan adalah 0.5 saat. Terus boleh cari dia punya kuasa iaitu kerja dibahagi dengan masa. So kita akan dapat nilai dia 300 watt. Okay, itu saja kita punya objektif pembelajaran pada pagi ni. Okay. Sebelum cikgu akhiri kelas pada pagi ni, kita buat exercise dululah. Okay. So cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan yang awak lihat dalam paparan ni. Soalan pertama, hitung kerja. Awak kira, lepas tu siapa yang dah siap beritahu jawapan sama ada dalam gurangan chat ataupun awak boleh buka mic. Kita ambil dulu kata kunci dia. Kira soalan A dan juga soalan B. Okay, soalan A. Ada yang dah dapat jawapan? Dia bagi dalam kg, awak kena tukar dulu dalam Newton. Baru darab dengan 15. So berapa jawapan awak dapat? $1,800 Joule. Okey, so jawapan dia adalah 1,800 Joule, di mana awak darab 12 darab dengan 10 dapat 120 Newton darab dengan 15 meter. So jawapannya adalah 1,800 Joule. Okay, B. Soalan B. 375. Berapa? Okay, untuk B, sekarang ni ada dua beban dia bawa. Dua daya yang dikenakan, iaitu berat meli dengan berat buku. Kena tambah dua-dua. Joule. 1,200 Joule. Okey, tepat sekali. Maksud dia, awak kena tambah berat meli 45 kg darab dengan 10 dapat 450 Newton tambah dengan berat buku iaitu 30 Newton. Darab dengan 2.5 meter. So jawapannya adalah 1,200 Joule. Okey. Soalan seterusnya. Macam mana nak hitung kuasa? Okay, kuasa. Awak kena cari dulu kerja per dengan masa.
Okey, berapa jawapan untuk soalan A? Soalan A, Ayumi jawab 3,000 watt. Okey, tepat sekali Ayumi. So jawapannya adalah 3,000 watt, di mana awak tukar dulu siap-siap 600 ni kg, dia akan jadi 6,000 Newton. Okey, darab dengan sesaran 15 per dengan masanya 30 saat. So jawapannya adalah 3,000 watt. Okey, soalan B. Soalan B, berapa jawapan dia? 5,740 watt. 5,740 watt, di mana awak darab dulu untuk cari nilai kerja 5,600 Newton darab dengan 20.5 meter per dengan 20 saat. So jawapannya adalah 5,740 watt. Okey. So itu saja. Nampaknya cikgu rasa awak dah faham macam mana nak cari nilai kerja dan juga nilai kuasa. So kalau dalam soalan ditanya berapakah nilai tenaga, awak ambil je nilai kerja tadi. Okey. So untuk latihan pada pagi ni, latihan pada pagi ni awak buat daripada buku teks latihan formatif 7.1. Mana ni? Okey. Latihan pada pagi ni awak buat praktis formatif 7.1 daripada buku teks muka surat 215. Jawab ke semua soalan, soalan 1, 2, 3, 4. Kemudian awak muat naik ataupun upload pada Google Form yang cikgu bagi pada pautan dekat grup WhatsApp. Okey, boleh? Tak ada masalah Tak ada. Okey.